Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen esensi. Jenazah bekas Yang di-Pertua Negeri Sarawak Allahyarham Tun Abdul Taib Mahmud selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching pukul 4.29 petang. Ketibaan jenazah disambut Premier Sarawak dan Barisan Kepimpinan Negeri. Jenazah Allahyarham Tun Taib kemudian dibawa ke kediaman rasminya di Demak Jaya, Jalan Bakau, Kuching. Terlebih dahulu, jenazah Allahyarham Tun Abdul Taib terlepas dari pangkalan TUDM Subang ke Kuching, Sarawak pukul 2 petang tadi. Jenazah diterbangkan menggunakan pesawat TUDM C-130 Hercules M3014. Setibanya di Bumi Kenyalang, jenazah terus dibawa ke kediaman Allahyarham di Demak Jaya, Jalan Bakau. Esok, jenazah akan dibawa ke Dewan Undangan Negeri Sarawak untuk orang ramai memberi penghormatan terakhir. Di sebelah pagi, jenazah Allahyarham Tun Taib dibawa ke Masjid Negara untuk dimandikan. Jenazah Allahyarham turut diiringi isteri Tuan Puan Regat Kubdi Taib dan anaknya Datuk Seri Mahmud Abu Bekir Taib. Kemudian jenazah disolatkan dipimpin Imam Besar Masjid Negara disertai kira-kira 100 hadirin terdiri daripada ahli keluarga dan sahabat handai. Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga Tun Abdul Taib. Titah Seri Paduka, Allahyarham seorang tokoh yang telah membawa impak cukup besar dan akan sentiasa dikenang terutama oleh rakyat Bumi Kenyalang. Ucapan takziah turut dizahirkan Raja-Raja Melayu. Kepimpinan negara turut berduka cita atas pemergian Tun Abdul Taib. Perdana Menteri menzahirkan rasa duka cita serta takziah kepada keluarga Allahyarham dan seluruh rakyat Sarawak. Jasa dan bakti Allahyarham Tun Abdul Taib kepada negara dan Sarawak akan sentiasa dikenang buat selamanya. Sarawak Ikhtiar berkabung 2 hari bermula hari ini sebagai menghormati pemergian Tun Taib Mahmud. Bendera di seluruh Sarawak juga akan dikibarkan separuh tiang dan sebarang acara hiburan ditangguhkan. Kenyataan rasmi kerajaan negeri turut menyatakan masjid dan rumah ibadat juga digalakkan untuk mengadakan majlis doa bagi memperingati pemergian Tun Abdul Taib. 3 pemimpin NGO disahkan tidak terlibat sebarang aktiviti keganasan. Kementerian Dalam Negeri KDN yang mengesahkan perkara itu memaklumkan mereka disenaraikan Pusat Pemeriksaan Pengganas TSC oleh Biro Penyiasatan Persekutuan FBI Amerika Syarikat. Semakan KDN mendapati 3 pemimpin tersebut merupakan antara 359 ahli daripada 59 NGO tempatan yang menggerakkan bantuan kemanusiaan di Gaza. Satu laporan polis telah dibuat oleh Koordinator Ops Elsan berhubung penularan surat yang mendedahkan nama ketiga-tiga pemimpin NGO tersebut. Polis sedia bekerjasama dengan pihak berkuasa agama negeri yang berkaitan individu dikenali sebagai Maula Muhammad Amin Al-Hassani yang mengaku mempunyai jalur keturunan ke-38 Nabi Muhammad SAW. Menteri KDN mengesahkan individu berkenaan sering keluar masuk ke negara ini menggunakan pas lawatan sosial dan berada di sini selama 90 hari. Mengikut rekod siasatan, lelaki berkenaan merupakan warga Algeria dan menggunakan pasport perjalanan Perancis. 2 lelaki tempatan dipercayai terlibat aktiviti pengedaran dadah ditahan dalam serbuan di sekitar Lembah Kelang. Sementara lebih 180 kg dadah pelbagai jenis dirampas. Ia termasuk dadah jenis syabu, pil Eramin 5, ekstasi, ketamin dan serbuk MDMA. Pengarah JSJN berkata keseluruhan rampasan diangkat bernilai lebih 7.6 juta ringgit. Lesen 14 pemandu bas ekspres digantung. Mereka didapati positif dadah jenis syabu, metamfetamin dan ganja ketika operasi Tahun Baru Cina dan operasi Bulan Perayaan dijalankan. Pengarah kanan penguatkuasa JPJ berkata operasi dijalankan sejak 1 Februari akan berakhir 29 Februari ini. Dalam tempoh 21 hari operasi dijalankan, sebanyak 21,705 kenderaan perkhidmatan awam diperiksa dan 1,181 notis dikeluarkan atas pelbagai kesalahan. Dakwaan wanita warga Indonesia didera majikan yang tular di media sosial adalah palsu. Sebaliknya, ia hanya helah untuk pulang ke negara asal. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan mengesahkan perkara itu selepas siasatan terhadap kedua-dua belah pihak dibuat. Wanita berkenaan telah diserahkan kepada pihak Kedutaan Indonesia untuk tindakan lanjut. Seorang mekanik dilepas dan dibebas tuduhan mengedar dadah dan memiliki racun.
Hakim Mahkamah Tinggi Ipoh mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan kes melampaui keraguan terhadap Raja anak lelaki Sundaran Balan, 45 tahun. Tertuduh sebelum ini didakwa mengedar dadah berbahaya seberat 76.68 gram jenis metafetamin dan memiliki racun nitrazepam seberat 4.14 gram 4 tahun. Menjual Al-Quran tanpa perakuan Lembaga Pengawalan dan Perlesenan Pencetakan Al-Quran KDN. Seorang wanita pemilik premis perniagaan didenda RM3,000 selepas mengaku bersalah atas dakwaan tersebut. Mahkamah Magistrate Mersing menetapkan hukuman penjara 12 bulan sekiranya tertuduh gagal membayar denda. Mahkamah membenarkan barang kes 10 naskah Al-Quran diserahkan kepada Majlis Agama Islam Negeri Johor bagi tujuan pelupusan. Pemeriksaan perundangan syariah di negara ini sedang dilaksanakan secara sistematik dan menyeluruh. Ia termasuk beberapa rang undang-undang lain. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama berkata kerajaan komited meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan kapasiti Mahkamah Syariah dengan menubuhkan Akademi Kehakiman Syariah Malaysia dan Jabatan Pendakwaan Syar'i Malaysia yang masih dalam peringkat perbincangan. Seorang lelaki maut selepas kenderaan dinaiki di hempap batu. Batu terbabit jatuh dari sebuah bukit di Kuala Tomani, Mansam, Tenom. Bangsa 65 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Pasukan bomba bertindak mengeluarkan tubuh mangsa daripada kenderaan berkenaan. Mayat diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Seorang anggota tentera kem Bentong, Pahang maut dalam kemalangan 3 kenderaan. Mangsa yang menunggang motosikal terperosok di bawah kereta dalam insiden yang berlaku di kilometer 379 Lebuh Raya Utara Selatan, arah selatan semalam, meninggal dunia di lokasi kejadian. Ketua Polis Daerah Mualim berkata kemalangan melibatkan sebuah lori milik Polis Diraja Malaysia PDRM, motosikal dan kereta jenis Nissan Almera. Perkhidmatan Johor menangkap 2 ekor gajah jantan dewasa berhampiran sebuah kilang jubin di Jalan Kluang, Rengkam, Kluang semalam. Kedua-dua haiwan liar itu akan dipindahkan ke hutan simpan Taman Negara Pahang, Kuala Tahan. Ekskos Kesihatan dan Alam Sekitar Johor berkata usaha menangkap gajah tersebut telah dilakukan sejak 2 minggu lalu. Ia selepas menerima aduan haiwan tersebut merosakkan tanaman pertanian sehingga menyebabkan kerugian kira-kira RM500,000. Kementerian Kerja Raya akan terus melaksanakan dasar selenggara aset infrastruktur negara menjelang 2025. Timbalan Menteri Kerja Raya menekankan pentingnya penyelenggaraan aset infrastruktur dalam kalangan rakyat dan organisasi di negara ini. Keutamaan diberi kepada pengurusan fasiliti tidak hanya untuk bangunan di bawah pentadbiran kerajaan tetapi juga sektor swasta serta infrastruktur jalan raya, lebuh raya, jambatan dan cerun. Lawatan 2 tahun, isu projek sakit perubahan prima residensi Larkin Indah di Johor Bahru selesai. Projek telah menerima sijil penyiapan dan pematuhan CCC pada 7 Februari lalu. Seramai 1,124 pembeli kediaman berkenaan bakal menerima kunci selewat-lewatnya pertengahan Mac ini. Exco Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor meminta pihak pemaju mempercepat proses penyerahan kunci iaitu dalam tempoh 14 hari. Lebih RM37 bilion berjaya dikutip Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Zon Tengah bagi hasil 2023. Ia melepasi sasaran awal RM36.85 bilion. Menurut penolong ketua pengarahnya, jumlah berkenaan juga melebihi 102% daripada angka unjuran awal yang ditetapkan. Hampir RM29 juta diperuntukkan kepada Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas bagi menaik taraf bangunan tabika yang uzur di seluruh negara tahun ini. Ketua pengarahnya berkata jumlah peruntukan meningkat 3 kali ganda berbanding RM9.5 juta setahun sebelum ini. Antara negeri yang menjadi tumpuan untuk menaik taraf premis tabika ialah Kelantan, Sabah dan Sarawak. Wilayah Ekonomi Koridor Utara NCER berjaya menaik pelaburan bernilai RM21.41 bilion tahun lalu. Bagi tempoh sama, RM41.45 bilion nilai pelaburan telah direalisasi dengan lebih 24,000 peluang pekerjaan diwujudkan. Menurut Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Pelaksanaan Koridor Utara, pelaburan langsung asing FDI menyumbang RM8.97 bilion, manakala pelaburan domestik menyumbang RM12.44 bilion.
Mesyuarat khas berkaitan pembentukan zon ekonomi khas di Johor dijadual berlangsung pada 28 Februari. Menteri Komunikasi berkata beberapa perkara dasar akan diperincikan antara lain melibatkan aspek sempadan, imigresen dan keuangan. Perdana Menteri akan mempengurusikan mesyuarat berkenaan bersama Menteri Besar Johor selain melibatkan beberapa kementerian. Sebarang cadangan menaikkan kadar dasar semalaman OPR bagi memperkukuh nilai ringgit merupakan langkah yang tidak sesuai ketika ini. Menteri Komunikasi berkata langkah itu boleh memberi kesan langsung kepada rakyat. Malah langkah itu tidak akan membantu rakyat ketika ini. Menaikkan kadar dasar semalaman OPR bukan kaedah terbaik untuk mengukuhkan kembali nilai ringgit. Ketua Pakar Ekonomi Bank Muamalat, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berpandangan jika langkah ini atau itu dilaksanakan akan menjejaskan pertumbuhan domestik. Tambahnya, dasar kerajaan berkaitan subsidi dan mekanisme kawalan harga berupaya menjadi penampan kepada kesan kelembapan nilai ringgit. Pendirian Reserve Persekutuan Amerika Syarikat mengenai kadar faedah juga mampu mengukuhkan mata wang tempatan sekiranya ia diturunkan. Celcom DG Berhad capai integrasi dan pemodenan rangkaian sebanyak 35% tahun lepas, melebihi sasaran awal 30%. Sekaligus membolehkan syarikat telekomunikasi itu merealisasi sinergi kasar lebih 300 juta ringgit pada tahun lalu. CEO Celcom DG Berhad kata tahun ini Celcom DG berhasrat mencapai sasaran integrasi rangkaian 40% dan 25% lagi menjelang 2025. Lebih 700,000 rakyat Palestin berisiko kehilangan nyawa. Ia susulan masalah kebuluran yang meruncing di Semenanjung Gaza. Rejim Israel didesak segera menarik balik kepungan di Semenanjung Gaza dan membenarkan 10,000 truk yang syarat dalam bantuan kemanusiaan memasuki kawasan berkenaan. Semenanjung Gaza dihuni kira-kira 2.4 juta penduduk. Amerika Syarikat dan Rusia dijadual berhujah dalam prosiding di Mahkamah Tertinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu esok. Ia bagi meneliti kesahan pendudukan Israel di wilayah Palestin. Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ diminta Perhimpunan Agung PBB untuk mengeluarkan pendapat yang tidak mengikat mengenai akibat daripada Undang-Undang Pendudukan. Lebih 50 negara akan mengemuka hujah sehingga Isnin depan. Mesir dan Perancis juga dijadualkan berucap pada Rabu. Amerika Syarikat AS menggunakan veto untuk kali ketiga pada Selasa menolak draft resolusi Majlis Keselamatan PBB yang mendesak gencatan senjata di Gaza segera. Sebelum pengundian, AS turut mengedarkan draft resolusi alternatifnya. Draftnya memaparkan perkataan gencatan senjata namun tiada seruan ia digubal serta-merta. Resolusi diusahakan Algeria selama 3 minggu menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera yang mesti dihormati semua pihak. Tindakan AS mengundang kritikan termasuk sekutu mereka, Perancis, Malta dan Slovenia. Dentuman bom dan tembakan senjata api kembali menggegarkan sempadan Gaza awal pagi Rabu, sehari selepas Amerika Syarikat menggunakan kuasa vetonya. Kepulan asap tebal menyelubungi sebahagian besar kawasan di Gaza sejurus hari siang. Menurut Kementerian Kesihatan Gaza, hampir 30,000 rakyat Palestin terbunuh akibat serangan Zionis sejak 7 Oktober lalu. Sementara 2.3 juta rakyat menjadi pelarian. Sekian Kanta 744 dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani.